Selamat malam, salam sejahtera. Ini baru saja kita terima laporan daripada penjara Kajang yang menggemparkan seluruh Malaysia. Pastinya kediaman Najib bergoncang. Pastinya kediaman Najib tergempar dengan laporan terkini Najib di penjara Kajang. Lalu sebelum ini kita digemparkan dengan keadaan kesihatan Najib yang seringkali berubah-ubah dan telah pun beberapa kali dimasukkan ke hospital atau di ward kerana mengalami sakit. Kali ini pula sekali lagi dikabarkan Najib mengalami cirit-birit dan Najib pula dapat 2 hari MC bicara 1MDB ditangguhkan. Kita memang simpati dengan Najib kerana belum sampai setahun sudah pelbagai jenis sakit-sakit badan fizikal, kelemahan tubuh badan yang berlaku terhadap Najib. Yang menjadi persoalan dalam pemikiran saya ialah berapa tahunkah Najib akan bertahan di penjara Kajang? Mampukah Najib menghabiskan tahun-tahun beliau di penjara itu selama 12 tahun? Adakah Najib akan mampu bertahan dengan keadaan ekstrim seperti itu? Jika dibandingkan dengan Anwar Ibrahim, jauh sekali, jauh seperpanggang dari api, seperti langit dan bumi. Ketika Anwar Ibrahim dimasukkan dalam penjara, tahun-tahun awal beliau di penjara tidaklah mengalami kesakitan seperti Najib. Mungkin perbezaannya juga disebabkan oleh usia mereka dan secara fizikalnya dilihat Anwar Ibrahim lebih lasak berbanding dengan Najib. Ditambah pula Anwar Ibrahim dibesarkan dalam keluarga yang berbeza latar belakang berbanding Najib. Ada orang kata Najib dibesarkan dalam keadaan yang mewah ataupun bercukup, dalam keadaan yang berada, banding dengan Anwar Ibrahim yang dibesarkan seperti orang kebiasaan. Jadi itu sebabnya ada orang kata Anwar Ibrahim dapat melalui tempoh-tempoh beliau di penjara kerana dia sudah terlatih berbanding dengan Najib yang tak pernah hidup susah. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini menangguhkan perbicaraan rasuah 1MDB Najib Razak yang membabitkan RM 2.28 bilion kerana bekas Perdana Menteri itu mengalami cirit-birit. Perbicaraan dijadualkan hari ini dan esok. Pegawai Perubatan Penjara Kajang Dr. Muhammad Hafiz Muhammad Hosni memberitahu mahkamah petang ini bahawa Hospital Kuala Lumpur telah mengeluarkan cuti sakit MC 2 hari untuk Najib. Hafiz yang dipanggil untuk memberi penjelasan kepada Hakim Perbicaraan Colin Lawrence Square berkata, seorang penolong pegawai perubatan di penjara itu memaklumkan bahawa Najib mengalami sakit perut dan cirit-birit sejak semalam. Sekitar jam 7.30 pagi, saya memeriksanya. Saya tanya dia apa masalah dan dia cakap dia sakit perut dan loya serta terpaksa ke tandas untuk buang air besar sebanyak 4 kali. Kemudian saya berinya pil arang dan selepas 10 minit dia kata keadaannya tak berubah. Saya periksa lebih lanjut dan dapati dia kekurangan air dan ada sedikit demam dengan suhu 37.8 darjah tambah beliau. Hafiz berkata dia kemudian merujuk Najib supaya ke HKL dan tertuduh dibawa ke hospital itu antara jam 9.30 pagi dan 10 pagi tadi. Menjawab soalan timbalan pendakwa raya, Ahmad Akram Garib, pegawai perubatan itu berkata, Najib kelihatan penat, lesu dan kekurangan air. Najib tidak cergas untuk hadapi atau hadiri perbicaraan kerana perlu diberi drip yang dimasukkan dalam saluran darah dan tidak mampu berdiri sebab duduk terlalu lama, kata Hafiz. Pegawai perubatan itu berkata, ketika menjawab soalan peguam bela utama Muhammad Syafi Abdullah, beliau berkata dia perlu merujuk Najib ke Hospital Kuala Lumpur supaya tertuduh mendapat akses kepada rawatan lebih rapi daripada pakar di sana. Sekira kemudian menangguhkan perbicaraan dan mengarahkan prosiding disambung semula pada Khamis. Najib berdepan 4 pertuduhan salah guna kuasa,
dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan RM2.28 bilion daripada 1MDB. Bagi 4 pertuduhan salah guna kuasa, bekas Menteri Kewangan itu didakwa melakukan kesalahan tersebut di Islamic Bank Berhad, Cawangan Jalan Raja Chonlan di Bukit Selon, Kuala Lumpur antara 24 Februari 2011 dan 19 Disember 2014. Bagi 21 pertuduhan pengubahan wang haram, tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu di bank sama antara 22 Mac 2013 dan 30 Ogos 2013. 1MDB adalah dana pelaburan negara Malaysia yang dimiliki sepenuhnya oleh Menteri Kewangan diperbadankan MOFINC. Najib juga pernah berkhidmat sebagai pengerusi Lembaga Penasihat 1MDB. Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Malam ini kita digemparkan dengan satu pendedahan daripada SPRM. Di sejak akhir-akhir ini, sejak Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri kita dapat melihat betapa seriusnya Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam memerangi rasuah di Malaysia. Beliau bukan sekadar cakap-cakap angin, bukan sekadar hanya provokasi, tetapi kini benar SPRM bergerak lebih bebas, bergerak lebih proaktif dan dinamik. Lihat saja bukti-buktinya, makin hari makin banyak pendedahan-pendedahan berkaitan salah guna kuasa rasuah yang tak pernah kita dengar, yang seakan-akan tak pernah muncul wujud sebelum ini. Tetapi ketika Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, banyaklah laporan-laporan pendedahan SPRM yang benar-benar tak pernah kita sangkakan. Hari ini SPRM sekali lagi mendedahkan satu butiran yang akan menggemparkan seluruh Malaysia. Ini apabila SPRM mendedahkan ada agensi kerajaan mengabaikan lebih 500 laporan salah laku. Bayangkan saja saudara-saudara, ada 500 laporan salah laku yang mungkin telah dilaporkan, tetapi agensi kerajaan tersebut mengabaikan 500 laporan salah laku itu. Menjadi persoalan kita malam ini ialah mengapa 500 laporan salah laku itu diabaikan. Itu yang pertama. Kedua, siapakah orang yang bertanggung jawab sebenarnya dalam menangani isu laporan 500 laporan tersebut, dan siapa orang yang telah buat-buat tak tahu, buat-buat mengabaikannya ini. Dan persoalan yang ketiga ialah apakah jenis laporan salah laku yang sehingga mencatat nilai ataupun jumlah 500 ini begitu banyak. Ianya bukan sedikit. Kalau kita cakap 3 hingga 10, bolehlah kita kata itu sebagai sesuatu yang terlepas pandang, terpencil ataupun mungkin berlaku keciciran. Tetapi kalau sehingga 500 laporan yang diabaikan, ini bolehlah kita anggap bukan sekadar satu keciciran, bukan sekadar satu lepas pandang, atau bukan sekadar satu yang tercicir dan tak dapat diselesaikan, tetapi sesuatu yang menghairankan. Bayangkan 500 itu bukan sedikit. Jadi bermakna memang benar 500 laporan itu telah diabaikan kerana jumlah yang begitu besar. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Azam Baki, mendedahkan bahawa beberapa agensi kerajaan mengabaikan lebih 500 laporan salah laku ke kaki tangan mereka, walaupun pihaknya mengesyorkan untuk mengambil tindakan. Nah, bayangkan, SPRM mengesyorkan supaya agensi kerajaan itu mengambil tindakan. Tetapi menurut apa yang didedahkan oleh Azam Baki ini, laporan tersebut tidak diindahkan atau telah diabaikan. Meskipun SPRM mengesyorkan untuk diambil tindakan. Dalam temu bual dengan NST, Azam Baki berkata, sudah menjadi amalan lazim ketua jabatan dimaklumkan dahulu
tentang kesalahan orang bawahan mereka. Azam juga mendedahkan bahawa beberapa laporan itu bertarik lebih sedekad lalu. Wah, ini bukan baru 1-2 hari, ini adalah lebih sedekad. Berdasarkan statistik daripada 533 laporan, sebahagian besar atau 125 membabitkan jabatan-jabatan polis, manakala di tempat kedua adalah jabatan pengangkutan jalan. Laporan mengenai salah laku itu juga melibatkan mahkamah, pejabat Perdana Menteri, pihak berkuasa agama, hospital dan jabatan kesihatan serta universiti. Saudara, pada zaman siapakah pemerintah ataupun pentadbir ini pun tak penting. Yang pentingnya ialah sekarang ini SPRM telah mendedahkannya. Sekarang yang lebih penting adalah apa tindakan respon segera daripada pihak kerajaan untuk menangani masalah besar ini. Saya berfikir kalau ia diteruskan dan dibiarkan, ia pasti akan menjadi bara kanser yang akan menular dan merosakkan benda atau perkara yang lain. Bagaimanapun, Azam Baki berkata jumlah besar laporan berhubung polis boleh difahami, memandangkan jumlah anggota penguatkuasaannya yang besar. Menurut Ketua Pesuruhjaya itu, sejak agensi anti rasuah ditubuhkan pada tahun 1967, lebih 10,000 laporan dikemukakan kepada beberapa ketua jabatan kerajaan. Siasatan kami terlebih dahulu tertumpu kepada rasuah, kata beliau. Jika kami menemui unsur-unsur salah laku, menjadi kewajipan kami untuk melaporkannya kepada ketua jabatan, kata Azam Baki lagi. Mereka kemudian akan melaporkan semula kepada kami, mengesahkan bahawa mereka menerima laporan itu, katanya. Susulan itu, Azam Baki menjelaskan bahawa jawatan kuasa terdiri daripada beberapa ketua jabatan terpilih akan dibentuk dan ditugaskan untuk mendalikan perkara tersebut. Jawatan kuasa ini yang akan meneliti laporan kami. Mereka akan memutuskan jika laporan kami mempunyai merit. Jika tidak, mereka boleh menutup sahaja kes itu kerana ia bukan satu jenayah, kata Azam Baki. Kes jenayah akan dibawa ke mahkamah, tetapi kes salah laku akan disemak oleh jawatan kuasa, tambah beliau lagi. Merujuk kepada Perlembagaan Persekutuan yang menyatakan bahawa ketua jabatan boleh memutuskan tindakan yang akan dikenakan terhadap kaki tangan yang ingkar. Azam Baki berkata perkeliling mengenai perkara tersebut telah pun dihantar. Bagaimanapun, kata Azam Baki, ramai ketua jabatan yang memilih untuk mengabaikan laporan tersebut. Perkeliling itu memang ada. Kalau tidak silap, sejak saya menyertai perkhidmatan itu pada 1984. Sudah 39 tahun dan saya akan bersara tidak lama lagi. Ketua jabatan tidak seharusnya lupakan perkeliling itu. Ramai yang hanya mengabaikannya laporan SPRM dan kami menghantar surat untuk mengingatkan mereka, kata Azam Baki. Mereka kena ambil tindakan kerana ia adalah perkeliling ketua setiausaha, bukan perkeliling saya. Kita ikut arahan sahaja, kata beliau. Mengulas pendedahan Azam Baki itu, Menteri Pengangkutan Antony Loke berkata kementeriannya yang juga menyelia Jabatan Pengangkutan Jalan akan memberikan kerjasama penuh. Katanya pihaknya akan mengatur temu janji untuk berjumpa dengan Ketua Pesuruhjaya itu. Saya tiada maklumat sebab ini laporan media pagi ini. Namun, oleh sebab Azam Baki ada sebut tentang agensi dan jabatan di bawah MOT, saya akan pohon temu janji dengan KP SPRM untuk bertemu beliau dan dapatkan laporan lanjut. Lok berkata pertemuan antara Azam dengan Azam adalah langkah awal sebelum sebarang tindakan diambil bagi berlaku adil terhadap mana-mana pegawai atau kaki tangan yang mungkin terlibat, selain tidak menuding jari serta-merta tanpa bukti kuku. Langkah lain yang akan dilaksanakan antaranya ialah mendapatkan senarai nama kaki tangan dan kes melibatkan mereka, katanya. Saya juga telah mengarahkan semua peringkat kementerian saya daripada ketua setiausaha hingga ketua jabatan untuk memberikan kerjasama sepenuhnya dalam sebarang siasatan oleh SPRM, kata beliau.
Lok juga berikrar bahawa tindakan segera akan diambil jika terdapat bukti yang mencukupi tentang salah laku berkenaan. Bernama pula memetik Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail sebagai berkata bahawa kementeriannya akan meneliti pendedahan SPRM tersebut. Kami akan teliti laporan berkenaan dan lihat penambahbaikan yang boleh dijalankan. Kita tidak harus mempunyai sindrom penafian terhadap laporan itu dan ia juga tidak harus merentap moral PDRM, katanya. Saifuddin berkata masih terdapat ruang untuk menambahbaikan dalam usaha meningkatkan integriti pasukan keselamatan terbesar negara itu dan PDRM harus menjadi institusi yang diyakini rakyat. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.